padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton bersama saya. Okey, so untuk sesi tengah hari ini saya akan livekan sekejap dalam 45 minit sahaja, yang mana saya nak kongsikan macam mana saya bantu pelajar-pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dalam subjek matematik tambahan. Okey, so hari ini saya akan tunjukkan beberapa tips dan juga trik untuk jawab soalan kertas 1 matematik tambahan. Okey, so bagi penonton yang sedang menonton dekat Facebook ataupun dekat YouTube, mohon untuk share dulu, dan juga tekan notification dekat YouTube kami supaya anak tuan-puan tidak terlepas dengan kita punya pembelajaran. Basically dekat Lahazon ni, saya Cikgu Musi daripada Lahazon. Biasanya kami akan buat sesi khas untuk sharekan tips-tips pembelajaran bersama dengan pelajar ataupun kelas-kelas percuma setiap hari jam 3.15 sehingga 4 petang. So hari ini adalah perbincangan soalan matematik tambahan tingkatan 4. So bagi yang menonton, sama ada menonton secara live bersama cikgu sekarang ataupun menonton secara recording selepas ini, cikgu izinkan untuk pelajar sharekan video ni kepada pelajar-pelajar yang lain. So jom kita tengok pada soalan yang pertama. So boleh juga bagi penonton sekiranya soalan kurang clear ataupun suara kurang jelas apa semua, boleh komen dekat YouTube ataupun dekat Facebook. Basically better komen dekat YouTube TV Lahazon sebab apa, cikgu lebih senang nampak kalau komen daripada YouTube. So untuk pelajar-pelajar matematik tambahan hari ini cikgu akan kongsikan macam mana cara untuk menjawab soalan matematik kertas 1. Untuk pengetahuan pelajar tingkatan 4, matematik tambahan kertas 1 tiada objektif, semuanya subjektif. Maksudnya semua memerlukan jalan kerja. Alright, so hari ni cikgu nak bincangkan beberapa bentuk soalan sahaja. Sekejap cikgu akan pilih soalan. Cikgu nak pilih soalan yang betul-betul yang perlu dibantu oleh pelajar. Alright, contoh soalan yang pertama ni mungkin cikgu besarkan sedikit. Kalau ada pelajar yang sedang menonton, boleh saja komen tanda anda hadir, anda bersama dengan cikgu Musi. Alright, so ini soalan yang pertama harapnya clear lah soalan dia boleh nampak Alright, sekejap.
Okey, sekejap ya. Kita ada sedikit masalah dekat sini. Okey, sementara tu untuk pelajar, sekiranya ada pelajar yang sedang menonton, okey, mohon untuk standby dulu dengan kertas ataupun apa-apa saja keperluan. Okey, sebelum cikgu bincangkan soalan. Okey, sekejap Okay, so sekarang cikgu tengah share soalan sekejap. Okay, sebab yang tadi soalan dia macam kurang clear sikit. So cikgu share yang daripada PowerPoint lah soalan dia lebih clear. Alright, contoh soalan yang pertama. Okay, harapnya penonton boleh nampak mungkin kecil sikit tak apa. Okay, boleh landscape, okay. Besarkan soalan dia. Alright, so soalan yang pertama di sini dia cakap apa? Diberi bahawa, okay, fx sama dengan 2x tolak 3 per 2k, di mana k tidak sama dengan kosong. F songsang sama dengan 5x tambah 3 per m dengan keadaan K dan M adalah pemalar. Cari nilai-nilai bagi K dan M. Okay. Alright. So, basically untuk soalan macam ni, apa pelajar kena tahu adalah trik yang pertama cikgu boleh kongsikan adalah cuba tengok pada soalan. Apa soalan bagi? Soalan bagi Fx. Satu lagi soalan bagi F songsang. So, maksudnya kat sini apa yang pelajar kena buat adalah pelajar kena cari F songsang yang kita sendiri. Okay, faham maksud cikgu kat sini? So apa pelajar kena buat adalah, okay, apa semua pelajar kena buat? Dekat sini soalan bagi F. Soalan bagi F songsang. Ini yang soalan bagi. So sekarang, yang langkah pertama kita kena cari. Okay, kita cari F songsang kita sendiri. Okay, so langkah satu, kita cari F songsang X. Okay, kita cari yang kita punya sendiri. Okay, bukan soalan bagi. Okay, sebab kat sini ada soalan bagi kan, F songsang. Kita tak nak yang tu, kita nak yang kita sendiri. So, apa maksud F songsang kat sini? Senang sahaja pelajar kena faham untuk buat F songsang adalah kita kena tukarkan dia punya ungkapan. Okey, maksudnya kat sini contoh soalan bagi fx sama dengan 2x tolak 3 per 2k. Okey, ini soalan berikan. Okey, lepas tu kita nak cari apakah F songsang bagi soalan ni. First kali tukarkan dalam bentuk y sama dengan 2x tolak 3 per dengan 2k. Okey, simple saja para pelajar yang sedang menonton. Okey, cara dia macam mana kita nak jadikan dia sebagai F songsang adalah tukarkan ungkapan. Kalau sekarang kita jadikan Y sorang-sorang, so nak jadikan dia songsang, jadikan X sorang-sorang. So, apa pelajar kena buat? Okey, pelajar kena main pindah-pindah. Pindahkan sehinggalah X berada sorang-sorang. Okey, so harap clear dekat situ cara dia. So, itulah trik. Okay, kadang-kadang pelajar tak faham F songsang ni apa benda. Simple sahaja cikgu bagikan tips kat sini. Okay, tukarkan X sorang-sorang. So apa pelajar akan buat? Pindahkan 2K. So bila pindah dia akan jadi darab 2YK sama dengan 2X tolak 3. Okay, ini X ada gang lagi ni. Kita nak X sorang-sorang sahaja. So next pindahkan 3 ke sebelah kiri. Pindahkan 2 sebelah kanan. Okay, pindahkan 3 sebelah kiri. Ini negatif. Pindah ke kiri jadi positif. 2Y tambah 2YK tambah 3 sama dengan 2X. Okay. So sekarang X tak sorang-sorang lagi ni. X ada kawan, ada 2. So pindahkan 2 akan jadi bahagi. 2YK tambah 3 per dengan 2. Okay. So dapatlah jawapan dia kat sini X. So inilah F songsang yang kita dapat. Okay. So F songsang yang kita sendiri adalah F songsang X. Okay. Lepas dah dapat kat sini, apa pelajar kena buat adalah, okay, sekarang kita dah dapat 2YK tambah 3 per 2. Itulah kita punya F songsang. Cuma huruf Y tukar semula jadi huruf X. 2XK tambah 3 per 2. Dah siap. Okay, so inilah F songsang. Itu langkah satu. Okay, basically untuk topik fungsi, topik satu fungsi, okay, matematik tambahan tingkatan 4, biasa soalan macam ni memang famous. Okay, so pelajar boleh tengok macam mana pelajar nak buat nanti. Okey, bila soalan bagi F songsang, soalan minta cari sesuatu nilai unknown, apa pelajar kena buat adalah cari F songsang kita sendiri. So, langkah kedua, apa yang kita kena buat adalah langkah kedua kita samakan. Okey, kita samakan F songsang yang kita cari dengan F songsang soalan berikan. So, kalau saya tunjukkan pada pelajar, saya akan buat macam gini. Okey, nak bagi mereka faham dulu, okey, apa maksud saya cakap tadi samakan. Okey, ini F songsang yang kita cari. Okey, F songsang kita cari. Ini F songsang daripada soalan.
Okay, ni F songsang daripada soalan. Okay, so apa pelajar kena buat kat sini? So pelajar pun isilah kotak ni. Apa F songsang yang kita cari? Okay, F songsang yang kita cari apa? Okay, F songsang yang kita cari adalah 2xk tambah 3. Okay, sekejap cikgu tukarkan pen lain, warna hitam. Okay, 2xk tambah 3 per 2. Okay, sama dengan, simbol apa, kotak tengah ni maksud dia sama dengan, apa F songsang yang soalan berikan? 5x tambah 3 per dengan M. So maksudnya di bawah kotak ni pelajar isikan sahaja apa F songsang yang mereka cari tadi. Okay, yang kamu semua cari tadi. Lepas tu F songsang yang soalan berikan. Okay, so daripada sini dapatlah satu persamaan matematik. Okay, dapat satu ayat matematik kat situ. 2xk tambah 3 per 2 sama dengan 5x tambah 3 per dengan M. Okay, alright. Selesai dari situ, sekarang pelajar bolehlah nak selesaikan soalan ni. Okay, alright, so ini satu lagi tips dan trik yang saya bagi tahu kepada pelajar adalah kita kena jadikan sama, sebelah kiri kena samakan dengan yang sebelah kanan. Okay, so maksudnya apa kat sini? Tengok 2xk, okay, tambah 3, okay, per 2 sama dengan 5x tambah 3 per dengan M. So daripada sini pelajar kena faham apa maksud sama. Okey? Dekat sini pelajar akan nampak apa yang sama kat sini adalah 3. Cuba tengok kedudukan dia. Tambah 3. Okey? Tambah 3. Okey? Sama kedudukan dia. Alright? So kalau kedudukan sama, kat bawah ni pada ada satu nombor. Ada satu nombor 2, ada satu huruf M. So kat sini pelajar boleh nampak apa? Okey? So kamu semua dah nampak persamaan dekat sini. Okay, 2xk tambah 3 per 2, 5x tambah 3 per M. Ini tambah 3, ini tambah 3. Maksudnya yang depan sama dengan depan. Okay, so kita dapatlah kat sini langkah ketiga, 2xk sama dengan 5x. Okay, satu lagi langkah keempat, 2 sama dengan M. So dah dapatlah. Macam mana saya tahu 2 sama dengan M? Sebab dia orang panggil apa? Bila cakap soalan macam ni kan, okay, pelajar boleh nampak dia punya kedudukan sama. Okay, so 2 kat bawah, M kat bawah. So 2 sama dengan M. Ini tambah 3 sama dengan tambah 3. So satu lagi 2xk sama dengan 5x. So selesaikan kat sini, pindahkan x ke sebelah kanan. So dapatlah 2k sama dengan 5. So kita nak cari nilai k sama dengan 5 per 2. Okay, so pelajar dapatlah jawapan dia dekat sini. Soalan minta cari nilai-nilai bagi K dan M. So K sama dengan 5 per 2, M sama dengan 2. Okay, so basically untuk bentuk soalan macam ni bagi topik 1 fungsi, okay, matematik tambah tingkatan 4 memang sangat famous. Okay, so kat sini cikgu dah kongsikan apa tips dan trik dia. Okay, tips yang pertama, okay, kita kena cari. Okay, soalan dah bagi F songsang. Okay, kita kena cari juga apa F songsangnya kita. Okay, so itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita kena samakan. Okay, kita samakan F songsang yang kita cari dengan soalan berikan. So lepas itu kita nampak apa persamaan dia. So kita tengok, kita pun compare. Okay, kita bandingkan. Alright, selesai. Okay, ini soalan famous. Okay, kerana bagi, okay, basically untuk soalan ni dia bukan tahap kebat ini bukan soalan kebat. Kalau ADMAT, okay, ADMAT kan semua soalan dia majoriti orang cakap soalan killer kan, soalan susah. So soalan ni baru tahap 3. Okay, tahap 3 atau tahap 4 saja. Okay, tahap sederhana. Okay, alright, so selesai dekat situ. Okay, next kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, sekejap ya. Oh, kecilnya. Okay, yang ni kecil sedikit. Boleh rasanya. Okay. Right. Yang ni kecil sikit Okay. Soalan seterusnya. Raja 19 menunjukkan graf bagi fungsi fx. Okay. Graf bagi fungsi fx. 4x tolak 5 untuk domain kosong x4. Okay. Alright, soalan tanya. Nyatakan nilai bagi v. Apakah nilai bagi v kat situ? Okay, so apa tips yang saya boleh kongsikan pada pelajar, okay, untuk soalan macam gini adalah, okay, alright, so kalau ada penonton yang sedang menonton, okay, sama ada dekat Facebook ataupun dekat YouTube, okay, so, basically cikgu tak boleh nampak kalau dekat Facebook, sebab cikgu sekarang sedang live dekat YouTube kan, cikgu nampak clear, okay, orang panggil apa tu, dekat YouTube.
Okay, sebagai penonton mungkin ada yang sedang menjawab dekat saya punya personal page, okay, saya punya personal Facebook ataupun dekat Facebook Lahazun ataupun mana-mana yang kamu dapati, okay, cikgu mohon untuk pelajar tu datang ke YouTube Lahazun, okay, supaya senang, okay, kamu nak bersoal jawab dengan cikgu, nak tanya soalan ataupun sebarang komen, okay, boleh komen dekat YouTube, okay, senang cikgu nampak. Alright, so untuk soalan ni, macam mana nak buat? Okay, Raja 19 menunjukkan graf bagi fungsi fx, okay, So dekat sini dia bagi tahu okay, so kita nampak dekat sini. Okay, dia cakap nilai bagi V. Okay, apakah tips untuk soalan ni? Okay, apa tips untuk soalan ni? Okay, alright, so saya senang terangkan pada pelajar, saya akan kembalikan pada mereka tentang pengetahuan asal mereka dalam matematik. So basically benda ni mereka dah belajar dalam matematik biasa tingkatan 3, which is, okay, cuba tengok nilai V kat sini. Okay, apa yang korang nampak kat sini? Macam tu lah. Okay, so pelajar nampak kat sini, okay, para pelajar semua nampak V dekat sini pada paksi X. Okay, so maksudnya bila cakap dia pada paksi X, ini adalah pintasan X. Okay, ataupun X intercept. Okay, dalam English X intercept. Okay, pintasan X. So, apakah hint dia? Macam mana kita nak solve soalan bila soalan cakap pintasan X? Ingat, satu je cara dia adalah gantikan Y sama dengan kosong. Itu sahaja. Okay, pintasan X ganti Y sama dengan kosong. Okay, selesai dekat situ. Okay, alright, so dekat sini gantikan Y sama dengan kosong. So, first kita tengok pada soalan dia dah bagi dah. Fx sama dengan modulus 4x tolak 5. Okay, kat sini pelajar kena hati-hati sikit Okay, nak cari pintasan X, kita kena gantikan Y dengan kosong. So first, bila nak solve, Fx ni tukar kepada bentuk Y dulu. So dapat modulus 4x tolak 5. Okay, alright. So next, kita gantikan Y dengan kosong. So kosong sama dengan modulus 4x tolak 5. Okay, alright. So dekat sini pelajar kena take note. Okay, okay, kalau pelajar sedang menonton ni, okay, pelajar kena take note. Kalau ada modulus, kalau kita nak selesaikan, ingat, dia akan jadi positif dan juga negatif. Okay, maksud cikgu kat sini contoh soalan lain diberi contoh okay, ini contoh lain yang tak berkaitan dengan soalan ni contoh. Okay, modulus 2x tambah 5 sama dengan 3 contoh. So macam mana nak solvekan soalan ni? Dia akan pecah kepada 2. 2x tambah 5 sama dengan 3. Satu lagi 2x tambah 5 sama dengan negatif 3. Okay, dia akan pecahkan yang ni jadi positif dan negatif. Alright. Itu. Cuma untuk soalan ni tak perlu pecahkan pada positif dan negatif. Kenapa? Nombor sifar tak ada positif, tak ada negatif. So boleh solve direct sahaja. Kosong sama dengan 4x tolak 5. Okay, pindahkan 5 ke sebelah kiri jadi positif. 5 sama dengan 4x. So x, okay, pindahkan 4 ke sebelah kiri. X sama dengan 5 per 4. Okay, soalan tanya apakah nilai V? Nilai V kan? Alright, so basically kat sini simple lagi senang. Okay, apa pelajar boleh buat adalah ganti terus kat sini. Kita ganti terus kat sini Okay, kan kita nak cari nilai V kan? Nak cari nilai V. V berada pada paksi X. So gantikan V pada nilai X. So dapat 4V. 4V. Dekat sini 4V. So V sama dengan 5 per 4. Dah siap. Okay, itu sahaja. Okay, nilai bagi V. Alright. So basically untuk kertas 1, okay, topik fungsi kertas 1, soalan dia simple sedikit berbanding dengan soalan kertas 2. Okay, kalau soalan kertas 1, basically markah dalam 2 hingga 4 sahaja. So soalan dia direct. Okay, soalan arah sederhana. Okay, seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah, okay, Raja 19 menunjukkan graf bagi fungsi fx sama dengan modulus 4x tolak 5. Okey, soalan tadi sambungan ni soalan sambungan. Okey, soalan tanya, apakah julat? Nyatakan julat bagi fx sepadan dengan domain yang diberikan. So domain yang mana? Domain ni adalah yang ini domain ni adalah pada paksi x. Okey, soalan minta julat. So ingat julat, ingat paksi y. Okey, ingat julat, ingat paksi y. Okay, so simple sahaja untuk soalan ni. Apa tips yang saya boleh berikan? Okay, untuk pelajar buat adalah julat adalah paksi Y. Cuba tengok nilai pada paksi Y. Okay, bila sebut julat ni, maksudnya nilai paling rendah hingga nilai paling tinggi. So, berapakah nilai yang paling rendah dekat sini? Ada dekat sini. Ini nilai paling rendah, ini nilai paling tinggi. Ni. Okay, ni paling tinggi dia. Alright.
So ini nilai paling rendah. So untuk soalan julat ni basically tak perlu kira kot. Okay, tak perlu kira. Boleh congak. Tapi kalau nak kira pun boleh. Alright. So cuba tengok kat sini. Okay, bila cakap julat jawapan dia mesti dalam bentuk Y So kita akan tulis macam ni lah. Fx. Soalan ni satu markah sahaja satu markah sahaja. Okay, macam tu. So, nilai paling kecil pada paksi Y adalah sifar. So, sifar lebih besar daripada. Okay, untuk cari nilai yang seterusnya, kita kena cari nilai kat paling tinggi dekat sini. So, berapakah nilai paksi Y dekat sini? Cara dia adalah, okay, so cuba pelajar tengok. Okay, ini fungsi yang dia berikan. Fx sama dengan modulus 4x tolak 5. Okay, ini soalan berikan. So, kita tengok. Kita nak cari nilai pada paksi Y. Berapakah nilai pada paksi Y ni? Pada paksi X kita dah ada nilai dia adalah 4. So pada nilai 4 berapakah nilai Y? So apa kita buat adalah gantikan 4 pada nilai X. So dapatlah 4. Okay, gantikan 4 dalam ni. Tolak dengan 5. So dapatlah 16 tolak 5. So 16 tolak 5 sama dengan 11. So modulus ni, okay, kenapa apa fungsi modulus? Modulus fungsi dia adalah bila dapat jawapan negatif kita positifkan sahaja. Dapat je negatif kita positifkan. Okay, macam tu. Alright, so jawapan akhir dia dapatlah 11. So inilah julat dia. Okay, nilai paling tinggi adalah 11. Okay, alright. So ni antara contoh soalan fungsi fungsi pula. Okay, betul lah. Okay, fungsi, bab fungsi. Okay, matematik tambahan tingkatan 4. Okay, alright. Okay, so bagi penonton yang akan menonton secara recording sekejap lagi nanti, okay, tak ada masalah. Kalau ada soalan mungkin waktu cikgu terangkan mungkin laju ataupun kurang faham, just komen dekat cikgu punya personal Facebook. Okay, just PM. Okay, ini soalan seterusnya ni Okay, sekejap. Pandangkan soalan tu terlalu kecil. Okay, alright, tak apa, saya akan bacakan soalan ni Okay, soalan ni kecil sangat ni. Okay, sekejap. Okay, alright, cikgu akan share balik soalan dia. Okay. Okay, nah itu dia soalan dia. Okay, bentukkan persamaan kuadratik. Okay, ini adalah bab kedua pula Bab kedua, matematik tambahan. Okay, bagi tingkatan 4. Alright, so mungkin ada penonton yang sedang, pelajar yang sedang menonton, okay, untuk standby kertas lain, okay. Cikgu faham sangat kalau dalam melibatkan soalan matematik tambahan ni, okay, memang tak cukup. Okay, satu soalan tu biasa je, okay, lebih satu kertas, okay, lebih. So, cikgu izinkan untuk pelajar cari dulu kertas, okay, carikan kertas dulu, okay, dapatkan kertas dulu, okay, supaya boleh tulis soalan-soalan dia, okay, alright. So, semua dah ready rasanya alright, so yang cikgu cakap ni mungkin yang sedang menonton secara live atau juga recording, okay, mungkin nak cari kertas ke apa semua, boleh standby dulu, okay, alright. Okay, so untuk soalan ni kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Alright, bentukkan persamaan kuadratik ni adalah bab kedua, okay, untuk penonton. Okay, bab kedua, persamaan kuadratik dengan punca-punca M dan 2M. Itu dia punya punca. Okay, alright, sebelum tu, okay, cikgu nak bagi tahu sekejap, okay, bagi untuk pengetahuan, okay, penonton yang sedang menonton sama ada pelajar atau ibu bapa. Okay, basically pada malam ini cikgu akan adakan satu bengkel khas untuk bantu para pelajar tingkatan 5 sebenarnya, okay, yang mana saya dapati ramai pelajar tingkatan 5 tak tahu ataupun tak perasan tentang topik vektor matematik tambahan. Okay, so pada malam ni cikgu akan adakan satu bengkel untuk kuasai semula topik tersebut, okay, topik matematik tambahan tingkatan 4, topik vektor,
Okey, pada malam ini jam 8.15 hingga 10.15. So bagi penonton yang mendengar sekarang, okey, yang menonton sekarang, kalau ingin daftarkan, just PM kita punya Facebook. Okey, just PM kita punya Facebook ataupun YouTube. Okey, untuk daftarkan ataupun nak tahu maklumat lanjut tentang program malam ni. Okey, basically program malam ni okey dah ada penyertaan, kita hanya buka beberapa sahaja lagi. Okey, kita tak, kalau boleh cikgu tak nak ramai sebab apa? Sebab cikgu nak betul-betul fokus dalam kelas tu. Okey, cikgu nak betul-betul fokus pada pelajar. So dalam 10 ke 15 orang sahaja kita buka peluang ni. Okey, so basically pada malam ni saya akan bincangkan topik matematik tambahan tingkatan 4. So bagi pelajar tingkatan 4 nak belajar lebih advance pun dialu-alukan. Untuk pelajar tingkatan 5 sangat-sangat digalakkan sebagai revisi semula. Okey, alright. So kita sambung pada soalan kita. Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama kosong dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar. Okey, apa kata kunci yang cikgu boleh kongsikan dalam soalan ni? Okey, dia cakap bentukkan persamaan kuadratik dengan bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca M dan 2M. Okey, bentukkan persamaan kuadratik. So apa saya beritahu pada pelajar, pada pelajar mentoring saya, saya akan cakap bila saya baca soalan saya terus bagi tips. Bentukkan persamaan kuadratik. Jumpa saja perkataan cakap bentukkan ataupun form a quadratic equation. Bentukkan terus buat formula x square minus SOR x. Minus SOR x plus 4. Ini formula dia. Tulis terus formula dia. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, bagi pelajar yang belajar bahasa Melayu dia akan buat ni lah, x square minus hasil tambah punca, x tambah dengan hasil darab punca equals to 0. So jumpa saja perkataan soalan cakap bentukkan persamaan kuadratik, terus buat formula ni. Alright, so dia cakap bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca M dan 2M. So itu adalah dia punya punca M dan juga 2M. Next, apa kata kunci dalam soalan ni? Dia cakap ungkapkan persamaan itu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar. Pemalar. So, macam mana nak buat soalan ni? So first, bentukkan persamaan kuadratik kena guna formula. Yang kedua, soalan dah bagi tahu dah apa punca dalam soalan ni. Punca-punca dia adalah M dan 2M. So first kali kita kena cari dia punya hasil tambah punca. Hasil tambah punca iaitu HTP. Kita kena cari berapakah hasil tambah punca dia. So kat sini dia dah bagi punca M dan 2M. So hasil tambah punca sama dengan M tambah 2M. So M tambah 2M dapatlah 3M. Dah siap. Itulah dia punya hasil tambah punca. Sebelum tu, satu lagi, soalan cakap ungkapkan. So para pelajar kena tahu, ini beza. Inilah dia orang panggil apa, istimewanya subjek matematik ni. Setiap satu perkataan ada makna dia. So bila soalan cakap ungkapkan, bila soalan cakap ungkapkan, maksudnya jawapan mesti dalam bentuk huruf. Bentuk unknown. Nombor dia dalam bentuk unknown. Alright, so untuk soalan ni kita dah dapat hasil tambah punca. Next, satu lagi kita nak cari hasil darab punca sama dengan M darab 2M. So, darabkanlah M darab 2M, dapatlah 2M kuasa 2. Dah siap. So, bila dah ada hasil tambah punca, dah ada hasil darab punca, apa kena buat adalah ganti masuk sahaja. Langkah kedua, masukkan sahaja dalam formula. Langkah kedua, masukkan sahaja dalam formula. So tadi cikgu ada tuliskan formula dia adalah X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP equals to 0. So X square salin balik X square tolak HTP. Apa HTP? 3M. X tambah dengan HDP. HDP dia adalah 2M kuasa 2. Equals to 0. So adakah ini jawapan akhir? So nak tahu jawapan akhir ke tidak? Cuba baca soalan cakap apa. Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar. Adalah pemalar. Alright. So itu ni soalan. Inilah jawapan dia. Soalan cakap dalam bentuk AX kuasa 2 kan. Inilah bentuk dia. AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Alright. So selesailah.
Okay. Alright. So, ada lagi penonton yang bersama dengan Sir. Okay. Jangan risau. Cikgu bagi lagi masa sekejap. Okay. Prepare lagi. Okay. Prepare lagi kertas soalan yang seterusnya. Okay. Cari lagi kertas kosong yang ada. Okay. Kita akan tengok soalan yang seterusnya pula. Okay. Alright. Okay, sekarang kita dalam bab kedua bab kedua matematik tambahan tingkatan 4 which is fungsi kuadratik. Okay, topik fungsi kuadratik ni sangat-sangat penting untuk pelajar tahu kenapa soalan ni memang wajib. Okay, memang wajib akan keluar. Alright. So, harapnya semua dah standby dengan soalan dia. Okay, jom kita pergi kita pergi pada soalan dia. Alright, so soalan yang seterusnya sekejap cikgu akan sharekan skrin dia. Okay. Okay, next question. Okay, masih lagi dalam bab 2 matematik tambahan tingkatan 4. Okay, alright, so pertama sekali pastikan baca satu persatu. Okay, perlahan-lahan. Okay, baca dan fahamkan. Hasil tambah punca bagi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah m tambah 3x sama dengan 5m tambah 1. Dengan keadaan m ialah pemalar, ialah tengok ada banyak ialah kat sini negatif 14/3. Hitung hasil darab punca itu. Okey, nasihat saya untuk pelajar kalau betul-betul nak kuasai, nak betul-betul skor markah penuh dalam matematik ataupun matematik tambahan, bila baca soalan tu cubalah sebolehnya kita panggil chunking dalam bahasa Inggeris kita panggil chunking kita baca separuh-separuh dan kita tengok selesaikan. Apa idea dia? Contoh soalan ni cakap apa hasil tambah punca. Fahamkan ayat bahasa Melayu ataupun English Hasil tambah punca bagi persamaan kuadratik tersebut yang panjang-panjang tu dengan keadaan m ialah pemalar ialah negatif 4/13. Itu maksud dia bila baca keluarkan satu-satu. Hasil tambah punca ialah negatif 4/3. So, tulis balik maklumat dia. Okey, langkah 1 keluarkan info. Okey, hasil tambah punca sama dengan negatif 14/3. Okey, next soalan tanya. Okey, soalan dah bagi dah dia hasil tambah punca sama dengan negatif 14/3. Hitung hasil darab punca itu. Soalan minta apakah hasil darab punca. Okey, sekejap cikgu tulis kat sini lah kot. Okey, kat sini. Okey, ini soalan minta soalan minta apakah hasil darab punca bagi persamaan tersebut. Okey, apakah hasil darab punca? Okey, so kat sini cikgu nak kongsikan dulu formula dia, mungkin ada pelajar yang dah terlupa ataupun pelajar yang ingat. Okey, so pelajar boleh rujuk semula. Okey. Formula dia adalah kat sini, hasil tambah punca sama dengan alpha tambah beta sama dengan negatif b/a. So bergantung pada soalan lah. Kalau soalan bagi dua punca, so kita tambahkan punca akan dapat negatif b/a. Ataupun soalan bagi tahu hasil tambah punca berapa, so kita akan buat sama dengan negatif b/a. So basically sama sahaja. Next, satu lagi, hasil darab punca sama dengan alpha darab beta sama dengan c/a. Maksudnya kat sini, so maksud kat sini pelajar kena buat apa? Hasil darab punca tu maksudnya ambilkan dua punca tu darab, so sama dengan c/a. Nilai dia sama sahaja. So kat sini kita dah ada clue dia cakap hasil tambah punca sama dengan negatif 14/3. Okey, so hasil tambah punca, hasil tambah punca alpha tambah beta, sama dengan negatif b/a. So ini formula dia, negatif b/a. Okey, so sekarang kita masukkan nilai dia. Okey, so 3 ni adalah nilai A, M tambah 3 ni adalah nilai B, 5M tambah 1 ni, kat sini kena hati-hati, kena pindah ke kiri dulu. Okey, kena pindah ke kiri dulu. Okey, kejap kita tukar dulu. 3X kuasa 2 tambah M tambah 3X. Okey, pindahkan dulu ke sebelah kiri. Tolak 5M, tolak 1 sama dengan sifar. Okey, so ini adalah A, ini adalah B dan ini semua adalah C. Okay, so cuba tengok soalan kita formula. Hasil tambah punca sama dengan negatif 14/3. Okay, hasil tambah punca sama dengan negatif 14/3. Tengok formula kita. Hasil tambah punca adalah negatif B/A. Negatif B/A. So kita pun buatlah negatif. Apakah nilai B? Gantikan. B adalah M tambah 3. So masukkan M tambah 3. Ingat untuk letak dalam kurungan. Per dengan A. A kita berapa? 3. So letakkan 3. Sama dengan negatif 14/3. Okay.
Alright, so daripada sini pelajar boleh dapat sesuatu, okay, which is boleh dapat nilai M. Okay, boleh dapat nilai M dia. Okay, alright, so next satu lagi. Okay, jap cuba kita tengok perlu tak yang tu. Okay, jap. Soalan minta hitung hasil darab punca kan, hasil darab punca. So formula hasil darab punca adalah C per A. Okay, C per A ataupun dua punca A dengan alpha dengan beta hasil darab punca. Okay, tak apa. Kita selesaikan dulu kat sini. Okay, selesaikan dulu kat sini. So kita akan dapat apa? Okay, 3 kita boleh potong basically 3 naik atas. So 3 potong. Okay, so tinggallah negatif M tambah 3 sama dengan negatif 14. Okay, selesai kat situ. Alright, next. Okay, negatif M, okay, buka kurungan dapat negatif 3 sama dengan negatif 14. So sekarang kita pindahkan yang mana patut pindah-pindahkan. So kita akan dapat M. M pindah ke kanan jadi positif. Negatif 14 pindah ke kiri jadi positif. So 14 tolak 3 sama dengan 11. So kita dapat M sama dengan 11. Tapi tengok soalan juga. Okay, soalan bukan minta nilai M. Soalan minta hasil darab punca. Okay, so kita tengok apakah formula hasil darab punca tadi. Hasil darab punca sama dengan C per A. Apakah nilai bagi C? Okay, so kita tengok kat sini, kita punya C adalah negatif 5M tolak 1 per dengan A. A kita adalah 3. So daripada sini kita dapatlah nilai dia hasil darab punca sama dengan negatif 5. Masukkan nilai M yang kita dah dapat 11 tolak 1 per D3. Okay, so selesaikan kat sini dapatlah hasil darab punca sama dengan negatif 5 darab 11 sama dengan negatif 55 tolak 1 sama dengan negatif 56. Betul ke? Negatif 55 tolak 1 sama dengan negatif 56 per 3. Okay, boleh kecilkan tak? 1 tak boleh. Okay, bahagi dengan 3. Okay, dapat 1, 26. Tak boleh. Alright, so inilah jawapan akhir dia. Negatif 56 per dengan 3. Okay, selesai. Alright, so basically para penonton clear tak? Okay, harapnya ada pelajar yang sertai dengan okay. Untuk tengok sama ada secara live ataupun secara recording sekejap lagi. Alright, selesai soalan tu. Okay, apa kata kita tengok topik yang lain pula Alright, ada lagi di topik lain. Sekejap cikgu carikan soalan yang sesuai. Okay, sekejap kita tengok soalan mana lagi yang yang boleh, yang biasanya pelajar tersilap jawab, ataupun pelajar agak sukar sikit untuk jawab soalan tu. Okay, alright, sekejap cikgu ada soalan dia kat sini. Okay, kita tengok bab kedua lagi lah ya. Okay, soalan bab kedua lagi. Ni ada juga ni contoh soalan simple saja. Okey, tapi terkadang pelajar akan kehilangan markah kerana apa? Kerana pelajar tersilap jawab. Okey, tersilap jawab. Okey, alright. Kita tengok sekejap soalan dia. Cikgu nak kena besarkan soalan dia, takut kecil sangat tak nampak nanti. Alright. So kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Alright, ini soalan yang seterusnya. Okay, so penonton clear tak kat situ? Alright, mungkin kecil sikit tapi boleh nampak kot. Alright, ini soalan kertas 1. Okay, soalan kertas 1 dia very direct forward. Okay, soalan dia straight sahaja. Cuma apa pentingnya, macam mana pelajar nak skor kertas 1 adalah pelajar kena mahir konsep, pelajar kena faham betul-betul asas, okay, dan juga at least tahu macam mana nak aplikasikan formula. Okay, untuk kertas 2 pula, okay, untuk kertas 2 pula macam mana pelajar nak skor matematik tambahan kertas 2. Okay, of course pelajar memang dah kena kuasai semua asas apa semua tu. Okay, dan satu lagi adalah pelajar kena ada lebih banyak latihan. Dah selalu buat soalan latihan, selalu praktis bentuk-bentuk soalan. Okay, sebab soalan kertas 2 ni, okay, kebat dia lain macam sikit. Okay, kertas 2 dia akan ada kebat, okay, cara macam mana pelajar nak apply, okay, macam tu. Alright, so kita akan tengok contoh soalan ni. Okay, ni biasa soalan pertama lah. Maklumat berikut menunjukkan unsur-unsur set A dan set B. Hubungan dari set A ke set B ditakrifkan dengan pasangan bertertib 2, 3, 5, 12, 7, 9. Nyatakan julat. Tengok soalan dia straight je. Okay, nyatakan julat. Tapi
Okey, biasanya saya perasan bila saya tanda kertas exam pelajar-pelajar sebelum ni, apa pelajar akan tersilap jawab soalan ni. Soalan minta julat, dia akan jawab benda lain. Okey, mungkin mereka akan jawab kodomen, mereka akan jawab domain, mereka akan jawab objek, mungkin akan jawab image. Itu semua bab 1 Bab 1 punya cerita masalah pelajar adalah dia orang panggil apa? Kurang faham betul-betul tentang terms-terms tu. Okey, objek tu apa, image tu apa. So, bila jawab soalan, mereka akan jawab benda lain. Okey, contoh soalan ni. Hubungan dari set A ke set B ditakdirkan dengan pasangan bertertib 2, 3, 5, 12, 7, 9. Nyatakan julat. Okey, apakah julat dia? Alright, so dekat sini julat tu adalah image dia. Okey, alright, soalan bagi 2, 3, 5, 12, 7, 9. So ni dia punya hubungan hubungan dari set A ke set B ditakdirkan dengan pasangan bertertib. Okey, contohlah kalau saya bagi pada gambaran, kadang-kadang pelajar ni dia cenderung kepada gambaran. Bila kita buat gambaran dia lebih clear. So kat sini cikgu akan buat juga gambaran dia macam ni lah. Dia cakap set A sama dengan 2, 5, 7. Manakala set B 3, 6, 9, 12. Okey. So kat sini soalan bagi hubungan set A ke set B. Cuba tengok dia kat apa. Set A ke set B. Maksudnya dari set A ke set B. Dia punya pantulan tu pergerakan dia. So set A ke set B. So ini A, ini B. Ini A, ini B. Ini A, ini B. So 2 kepada 3. Okey, 2 kepada 3. Next 5 kepada 12. Okey, 5 kepada 12. 7 kepada 9. Okey, kadang-kadang student saya tengok juga kadang-kadang pelajar saya tengok pelajar ni dia cenderung kepada lukisan baru dia lebih faham. Okey, saya tengok kadang-kadang pelajar ni dia more kepada bila saya explain detail dia lebih faham. Okey, alright, so daripada sini so saya buat lukisan ni untuk pelajar yang cenderung kepada melihat Okey, so macam mana nak jawab soalan ni? Dia cakap julat, simple sahaja. Okey, julat tengok pada part CY ataupun pada set B julat ni pada set B. So, cuba tengok pada set B, yang manakah ada arrow, yang manakah ada anak panah, itulah julat dia. So, kat sini kita nampak yang ada anak panah adalah 3, 9, 12. Okey, so itu jawapan dia. Satu lagi saya nasihatkan, kadang-kadang kita tak tahu pelajar-pelajar ni akan dapat pemeriksa yang macam mana. Kadang-kadang dapat pemeriksa yang strict. Kalau dapat pemeriksa yang strict macam mana, dia cuba juga cari kesalahan. Benda tu tak salah sebenarnya. Bukan salah pemeriksa untuk cari kesilapan pelajar, tak. Kita nak train pelajar tu untuk betul-betul menjawab soalan, yang mana bila pelajar praktiskan dalam peperiksaan menjawab soalan, benda tu akan dibawa masuk dalam career sebenarnya. Bila pelajar masuk ke alam pekerjaan, mereka akan mendengar arahan. Okey, macam tu. Okey, itu sedikit selingan untuk para pelajar. Okey, so julat dia kita tengok, so itulah jawapan dia, which is 3, 9, 12. So, kesilapan lazim pelajar buat dalam soalan ni adalah mereka terus jawab 3, 9, 12 tanpa letak bracket ni, curly bracket. Okey, benda tu tak adalah kesilapan berat pun. Cuma andai kata pelajar ni sepatutnya boleh dapat 100% markah, cikgu akan cuba juga cari kesilapan. Kenapa? Sebab markah 100 ni agak sukar untuk cikgu bagi pada pelajar. Sebab apa? Mereka akan ditanya, contoh peperiksaan pertengah tahun pelajar dapat 100 at math. So cikgu tu akan disoal selidik, betul ke dia dapat 100? Okey, dia akan check saya mark kertas semua. So kat sini saya nasihatkan pelajar, kalau anda patut dapat markah yang 100 ni, cara dia macam mana? Jangan tinggal benda-benda simple macam ni. Okey, curly bracket, orang panggil format menjawab soalan, macam tu. Alright. So next, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Kita ada lagi beberapa minit dalam 2-3 minit lagi. Next, jenis hubungan. Ini pun pelajar kena hati-hati. Hati-hati. Sebab apa? Bab 1 matematik tambah hati kata 4 ni, bab 1 dia tak adalah sesukar mana. Dibandingkan dengan topik-topik lain yang ada lagi susah. Untuk topik ni, pelajar bukan susah nak jawab, cuma pelajar kadang-kadang tak dapat markah penuh. Kenapa? Mereka akan silap macam ni. Bila soalan cakap jenis hubungan, dia ada bentuk jawapan dia. Soalan cakap jenis hubungan, pelajar kena jawab yang ni pelajar kena jawab sama ada one to one, one to many, many to one, many to many. Satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Itu nama dia jenis hubungan. Itu nama dia jenis hubungan.
Lagi satu, kalau soalan tanya, wakilkan. Ini pun pelajar keliru. Soalan minta wakilkan. So, apa pelajar akan jawab biasanya? Pelajar akan jawab benda lain. Pelajar akan jawab graf. Okey, bentuk graf. Dia akan jawab pasangan bertertib. Okey, dia akan jawab apa lagi satu lagi tu, gambar rajah terarah. Okey, semua tu bentuk soalan yang pelajar keliru nak jawab. Okey, so kat sini ingat para pelajar yang menonton, jenis hubungan pilihan dia adalah kena jawab jawapan yang satu kepada satu tu. Okey, satu kepada satu ataupun banyak kepada banyak, semua tu. Okey, so untuk soalan ni kita tengok apakah jawapan dia. Jenis hubungan kita tengok pada paksi A. A kepada B, 1 kepada 1. 5 kepada 12, 1 kepada 1. 7 kepada 9, 1 kepada 1. So itulah jawapan dia, 1 kepada 1. Apa maksud 1 kepada 1 ni? Satu objek dipetakan kepada satu image. Ada satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Macam tu. Okey, itulah 1 kepada 1. So basically untuk pengetahuan tu insya-Allah pelajar dah tahu. Okey, apa yang cikgu nak kongsikan kat sini pada petang ni adalah tentang tips dan juga trik untuk menjawab soalan kertas 1. So, insya-Allah sedikit perkongsian yang cikgu kongsikan pada petang ini dapat membantu para pelajar dan juga pelajar boleh untuk share kepada grup-grup rakan-rakan juga yang lain untuk tonton selepas ini. Okey, so basically itu sahaja perkongsian cikgu pada petang ni. Okey, ingat untuk para pelajar pada malam ni cikgu adakan satu bengkel khas untuk bantu pelajar bagi topik matematik tambahan tingkatan 4 itu vektor. Okey, topik vektor. Okey, alright, so ingat juga pada petang ni macam biasa kita akan adakan sesi live which is anak bijak fikir challenge untuk anak tuan-puan sertai bagi redeem markah dan juga tukarkan kepada bentuk hadiah. Okey, basically pada waktu petang kita nak nak latih minda-minda pelajar, okey, sambil-sambil menarik minat belajar pelajar untuk belajar. Alright, so insyaAllah itu sahaja perkongsian Cikgu Musi daripada Lahazan Education petang ini. Kita jumpa lagi dalam kelas ataupun sesi bengkel akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazan, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best. Who the best? We're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazan. Lahazan terbaik.